Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah An-Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi kita pada episod yang keempat dalam kita melihat cara bacaan yang mudah-mudahan Allah Taala redai usaha kita ini, insya-Allah menerusi suratul Fatihah ayat ke-6 dan ke-7. Sama-sama kita perhatikan ayat ke-6 dan ke-7 yang ada Al-Quran. Mungkin boleh buka Al-Quran ataupun sama-sama lihat paparan yang saya sediakan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita lihat ayat ke-6 ini, suka saya memberitahu ataupun suka saya kongsikan cara bacaan ayat yang kelima, hujung ayat yang kelima ini boleh dibaca sama ada dengan bacaan yang biasa kita baca, nasta'in dengan menarik li sukun, ataupun boleh juga kita baca dengan menarik li sukun. Menarik sukun sama ada 2, 4 ataupun 6 harokat, kemudian diikuti dengan kita kuncupkan bibir. Lepas matikan tu ta'in, munculkan bibir sebagai isyarat kepada baris dhammah yang ada pada huruf nun itu, maka dinamakan dengan bacaan ismam. Ataupun boleh juga kita baca dengan bacaan raum. Bacaan raum itu iaitu kita baca dengan 2 harokat. Jadi kena pastikan semua ini kita baca dengan 2 harokat. Ayat pertama hujung itu maksud sukun baca 2 harokat. Yang di sini pun alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, 2 harokat. Barulah ayat kelima ni boleh kita baca dengan bacaan raum, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ta'inu. Sikit aja nu tu. Tak sampai pun setengah daripada baris depan tu. Suku je. Ta'inu. Nu tu sikit je. Maknanya tak dimatikan nun tu, dibacakan dengan baris dhammah, tapi sedikit saja bunyi dhammahnya. Itu disebut sebagai bacaan raum. Jadi boleh 3 wajah bacaan pada ayat yang kelima dalam suratul Fatihah. Tuan-tuan mati Allah SWT, terus kita beralih kepada ayat yang ke-6. Kita mulakan dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita lihat di sini huruf hamzatul istifham ataupun alif yang atas ni ada kepala sad ni. Kalau alif ada kepala sad ataupun hamzatul istifham di sini, ayat yang ketiga ini ada lam, kita baca dari atas. Di sini pun sama. Hamzatul istifham ada lam, tetap alif ini baca dengan baris atas, a. Sini pun a juga. Tetapi bila begini keadaannya tak ada lam, hamzatul istifham saja, maka kita perlu melihat pada huruf yang ketiga. Sebelum itu kena pastikan, ni kena pastikan bahawa perkataan ini adalah fi'lul amar, ataupun perbuatan perintah. Perintah. Maka boleh kita gunakan kaedah ini, iaitu lihat huruf yang ketiga. Huruf pertama hamzah ataupun alif, ini ha. Yang kedua, kemudian yang ketiga huruf dal. Huruf dal ini, huruf ketiga ini, kalau dia baris bawah ataupun ianya berbaris atas, maka hamzatul istifham ni dibaca dengan baris bawah. Ihdi. Tapi kalau huruf ketiga berbaris dhammah atau baris hadapan, maka kita baca dengan baris hadapan huruf hamzatul istifham. Hamzatul wasl ini. Hamzatul wasli ini. Jadi
Contoh perkataannya yang beri dhamma, unzur. Unzur. Kalau bari bawah ni contoh dia yang paling dekat, ihdi. Kan? Kalau baris atas huruf ketiga contohnya insab ataupun irfa. Jadi irfa, alif lam ra, ra bari atas, maka alif ataupun hamzatul wasl ini dibaca dengan baris bawah. Jadi huruf hamzatul wasl ini sama ada kita baca dengan baris bawah atau baris dhammah sahaja pada fi'il amar. Adapun pada isim, itu ada ikut pada simai, ataupun bagaimana orang Arab menyebut. Contohnya ibnu, kan. Itu isim. Huruf ketiganya nu bari depan, tapi alif dibaca bari bawah, ibnu. Jadi di situ tak boleh masuk dalam kaedah yang saya sebutkan ini, khusus untuk fi'lul amar. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi. Ihdi harfud dal. Saya dekat-dekatkan ni biar nampak. Tapi nampaknya macam kabur sikit ni. Okey, alhamdulillah jelas sikit . Okey, baik. Ihdi. Huruf dal ni hujung lidah sentuh pada pangkal gigi atas. Di, jangan pada gusi. Di, kena pada langit lagi keras. Ihdi, jangan gitu. Di gitu. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Nas, na bari atas na, kemudian masuk huruf sad di sini yang boleh sabdu ni, maka alif dan alif ataupun hamzatul wasli ini, kemudian lamul ma'rifah ni tak dibaca. Kerana apa? Kerana ada huruf sad yang boleh sabdu sini, masuk terus tanpa mat, tanpa panjang. Ihdinas sira. Tapi ingat, huruf sad ini huruf itbaq, tebal. Tapi na ni jangan ditebalkan dulu. Jangan ihdinos. Tu dah salah. Ihdina. Tetap na. Masuk sad baru tebal. Ihdinas sira. Sira. Huruf sad ni huruf yang mana kalau kita nak sebut dia, kena muncungkan. Itbaq. Muncungkan bibir. Na, jangan muncung lagi. Naus, baru muncung. Nausi. Huruf sad ni tuan-tuan, hujung lidah kita sentuh pada antara gusi dan gigi bawah. Jadi lengkungan lidah kita itu, melengkung lidah kita itu, atas lidah itu keluar angin di situ, makhrajnya di situ. Sa. Ihdinas sira. Walaupun bari bawah tetap muncung. Gitu bacaan dia. Baru dibuka untuk bariskan bawah. Sira, ra baris atas, maka kita baca dengan tebal, tafkhim. Siratal, huruf ta itbaq, muncungkan bibir, tebal macam huruf sad tadi. Tadi sad tadi bari bawah. Bari bawah pun kena muncung bibir nak sebut sebab dia itbaq. Apatah lagi huruf sad bari atas, huruf dad ni, huruf ta, tak maaf. Saya sasul lah. Huruf ta ni bari atas, maka kita baca juga dengan muncungkan bibir. Ta, makhrajnya hujung lidah sentuh pangkal gigi atas. Sama macam huruf dal. Dal, ta. Satu lagi huruf yang sama makhraj, huruf ta. Sama, 3 huruf yang sama makhraj. Jadi huruf ta, hujung lidah sentuh pada tempat yang sama dengan dal dan ta, iaitu pangkal gigi atas. Tapi kena muncungkan bibir. Siratal. Tol, masuk lam, buka. Dia infitah lam ini. Tanpa mat, terus masuk lam sini. Dan lam ada tanda mati pada hukum alif lam, maka hukumnya izhar qamari. Jelaskan sahaja bunyi huruf lam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal huruf mim bari depan, mu muncung kan? Tapi masuk sin ni, jangan terus muncung. Buka. Senyum. Tunjukkan gigi tu. Macam nasta'in sebelum ni kan. Huruf sin ni bentuk gigi saya kata. Huruf sin ni pun sama juga. Begitu tu. Saudara macam tunjuk gigi lah. Buka. Ta. Ta. Bila sin ini kita baca dengan infitah.
dengan nipis tadi, buka tu tunjukkan gigi tadi, ta ni pun jadi mudah untuk kita baca dengan nipis. Kalau sini huruf sin ini kita dah baca dengan tebal, ta ni juga dikuatiri kita baca dengan tebal. Mustaqim. Jadi tu kena repair tu kalau baca macam tu ya. Huruf sin nipis, ta pun kena nipis. Mustaqim. Huruf qaf pangkal lidah. Huruf qaf makhrajnya mana? Pangkal lidah. Qim. Man arid lis-sukun. Ya, maka kita baca dengan 6 harokat, seragamkan dengan 6 harokat pada setiap penghujung ayat. Daripada ayat pertama sehingga ayat kelima sebelum ini kita baca 6 harokat. Tapi kalau baca 2 semua, kalau baca 5 semua. Ya. Baik. Jadi kita baca ayat yang ke-6. Saya baca, tuan-tuan ikut. Ihdinas siratal mustaqim. Sila. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Jadi antara tempat yang berlaku kesilapan, yang mudah orang melakukan kesilapan dalam bacaan ayat yang ke-6 ini, huruf ha dibaca dengan ha. Jangan jangan pula tapi alif dibaca dengan paling bawah, kemudian ha halki paling bawah. Dinas yang biasa jadi salah bila kita baca ihdinas, huruf sin, nasiratal. Jangan baca gitu. Baca macam saya sebut tadi. Kemudian satu lagi yang menjadi kesilapan, bila huruf sin dibaca tebal tadi saya dah sebut, dan huruf qaf dibaca dengan nipis pula. Mustaqim, kim. Kalau bunyi begitu, itu huruf kaf. Kena baca dengan tebal, pangkal lidah makhrajnya pada pangkal lidah bertemu dengan langit yang berdaging. Tuan-tuan boleh rasakan pada pangkal lidah tu. Pangkal lidah tuan-tuan kalau dilekatkan pada ke atas, pada langit tu, kena langit yang lembut. Langit yang berdaging. Di situ makhraj huruf qaf. Mustaqim, qim. Man arid lis-sukun tadi saya sebut. Kita baca 6 harokat, seragamkan. Jadi tuan-tuan rasa tak sempat kita nak masuk ayat yang ke-7 Jadi kita sikit-sikit dulu, berdikit-dikit orang kata jadi mudah-mudahan satu ayat saja hari ini, ayat yang ke-6 ini dapat kita perbaiki bagi yang tak dapat lagi kuasai sebelum ini, maka moga-moga usaha ini Allah pandang dengan rahmatnya. Allah ampunkan dosa kita yang lepas, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita dan kefahaman untuk kita, dan yang paling penting Allah redha kepada kita sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita jumpa lagi pada episod yang terakhir, episod yang ke-5 insya-Allah. Wabillahi hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.